إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hari ini kita bawa selawat Anwar dengan selawat Fatih sekalian. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم. Kita sambung dengan bacaan Suratul Kahfi ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم
إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير يا كريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم أما بعد فيا عباد الله. Hai sahabat-sahabat ukhuwah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Kita terus merafakkan sembah puji dan puja syukur yang tak terhingga kepadanya atas segala nikmat yang telah pun Allah Ta'ala berikan pada kita ataupun yang akan beri kepada kita. Terima kasih ya Allah, kami tetap bersyukur walau dalam keadaan yang bagaimanapun. Berkongsi khabar duka, kemarin menerima khabar kematian sepupu sebelah ustaz. Pagi ni sepupu sebelah saya dijemput atas sakit yang sama. Alhamdulillah, kita hanya boleh mengirim doa. Hadiahkan ni apa yang patut dari jauh. Tak dapat nak ziarah menziarahi. Tak dapat nak bertemu wajah dengan saudara-saudara yang lain. Namun kita tahu Allah itu dekat. Doa insya-Allah akan sampai. Kematian demi kematian yang kita terima, ujian kesakitan demi ujian kesakitan dari sahabat-sahabat yang dekat dan juga sahabat-sahabat yang jauh, saudara-saudara terdekat, saudara-saudara yang terjauh, ahli keluarga, kita terima dengan penuh rasa syukur pada Allah. Dan kita ibarat menunggu giliran. Kita ibarat menunggu giliran. Bila akan sampai pada aku pula hari ni, nasib dia. Mungkin saat lagi atau malam ni atau esok pagi aku juga Allah insaf atas segala ujian Allah, menerima dengan penuh redha dan penuh syukur, meneruskan kehidupan sebagai hamba Allah, terus mentaati Allah, tak marah ke siapa-siapa pun kan. Redha, alhamdulillah, redha dan sabar, berikhtiar selagi terdaya, berserah pada yang kuasa. Itu adalah sifat seorang mukmin. Kita teruskan kehidupan untuk menjadi hamba Allah yang qanitin. Qanitin ni hamba yang sabar. Sabar di atas ujian. Sabar menerima segala bala. Sabar menerima segala apa yang telah pun difardu takdirkan kepada kita. Mohon kekuatan, mohon kesabaran. Itulah sifat hamba yang mukmin. InsyaAllah Ta'ala, dalam sedikit kesempatan yang Allah Ta'ala bagi, sisa-sisa kehidupan yang masih berbaki ni, kita cuba lengkapkan lagi dengan majlis ilmu yang tak pernah kita tinggal. Dalam susah payah kita hadir juga. Kita ikuti juga. Dalam jiwa sedih. Kadang-kadang meruntun jiwa. Ketahuilah kita bahawasanya majlis ilmu ini adalah penawar. Penawar, rasa sakit hilang. Rasa duka hilang. Hilang semua untuk seketika apabila kita duduk dalam majlis yang barakah. Kemudian sekali kalau dia nak sambung, dia sambung baliklah. Tapi adalah penawar-penawarnya. Tak adalah terus dalam kemurungan.
InsyaAllah hari ini kita akan meneruskan pengajian kita daripada kitab Syama'il Muhammadiyah. Masih lagi dalam perbicaraan sifat tawaduknya Nabi SAW yang telah pun kita sama-sama bermuzakarah, bermutalaah pada minggu yang lalu. Kesimpulannya kita dapat membaca bersama-sama betapa tawaduknya baginda SAW. Di antara sifat baginda yang paling tawaduk iaitu baginda menjahit pakaian sendiri, buat makanan sendiri, ikat unta sendiri, dan pada akhir sebelum kewafatan baginda, dan baginda sempat lagi menggadai baju besi baginda kepada seorang Yahudi dan ditebus oleh seorang sahabat selepas baginda wafat hanya kerana untuk membeli 30 gantang gandum agar dibekalkan kepada ahli keluarga baginda. Betapa fakirnya baginda nak makan sampai terpaksa bergadai. Alhamdulillah kita masih lagi boleh bertahan. Bahkan banyak lagi simpanan kita untuk kita belanjakan. Dan apabila orang minta untuk diinfakkan, boleh kita keluarkan. Subhanallah. Kita tak adalah sampai nak kena bergadai, bergolok untuk menebus makanan. Seperti baginda SAW. Syukur sangat-sangat. Syukur sangat-sangat. Hebatnya atas anugerah Allah pada kita. Dan insaf sangat-sangat di atas tawaduknya Nabi SAW. Yang mana di antara hadis-hadis yang kita baca, seorang wanita datang berjumpa dengan Nabi dari pelusuk jauh bandar. Nabi kata tak payah mai, tunggu saja dekat simpang-simpang ni. Aku pergi jumpa kamu. Tak payah mai. Walaupun wanita itu yang berhajat kepada Rasulullah SAW. Dan di antara hadis yang kita baca, Nabi dijemput oleh hamba fakir untuk jamuan kenduri. Sedangkan makanan tu dah hampir basi, dah berbau. Nabi makan, Nabi penuhi undangan, Nabi berbesar hati, Nabi terus makan. Hebatnya tawaduknya baginda SAW. Bersila duduk di atas tanah. Walaupun tak ada tempat apa-apa yang dilapik. Allah. Seorang penghuni syurga, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, diutuskan rahmatan lil alamin, rahmat seluruh alam. Kita cuba kalau kita tak boleh bersifat 100%, kita sifatlah 1%. Kita cuba memperbaiki sifat tawaduk kita yang selama ni takabur. Perbaiki sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Kerana Allah dan Rasul, insyaAllah ta'ala. Hari ini insyaAllah kita akan baca satu hadis, hadis 336. Hadis yang panjang, Masya Allah. Panjang, satu muka surat penuh. Satu muka surat penuh. Baik, apabila kita bertemu antara hadis-hadis panjang ini, hadis ni akan menceritakan tentang kesimpulan daripada apa yang kita belajar daripada kitab Syama'il Muhammadiyah ni. Jadi meraihkan, maka kita baca sikit meraihkan hadis ni, kita baca untuk perenggan pertama. Jadilah sebelum kita masuk kepada maksud dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Haddatsana Sufyan bin Waqi' qala haddatsana Jami' bin Umar bin Abdul Rahman Al-Ajli qala أنبأنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خارجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلالأ وجهه تلأ القمر ليلة البدر. ذكر الحديث بطوله. قال الحسن فكتمنته الحسين زمانا ثم حدثه ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه
فسأله عما سألته عنه ووجدته قد سأل أباه عن مدخله ومجلسه ومخرجه وشكله ولم يدع منه شيئا. قال الحسين: سألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان دخوله لنفسه مأذون له في ذلك، فكان إذا آوى إلى منزله جزاء نفسه دخوله 3 أجزاء: جزء لله وجزء لأهله وجزء لنفسه، ثم جزء جزأه بينه وبين الناس، ويرد ذلك على العامة بالخاصة فلا يدخر عنهم شيئا. فكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل فضل بأذنه، وقسمه على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم فيما أصلحهم والأمة عن مسألة عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، ويقول ليبلغ الشاهد الغائب: وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها إياها، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها إياه ثبت الله قدميه يوم القيامة، لا يذكر عنده إلا ذلك، ولا يقبل من أحد غيره، يدخلون روادا ولا يفترون إلا عن زواق، ويخرجون أذلة يعني على الخير ilal hadis, ilal akhir, hingga hadis yang terakhir. Baik. Maksudnya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu menyatakan, aku pernah bertanya kepada bapa saudaraku Hindun bin Abi Halah yang sangat pandai menggambarkan sesuatu mengenai ciri-ciri susuk tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sangat teringin agar dia menggambarkan sifat-sifat baginda yang serupa dengan sifat-sifatku. Hindun menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya memiliki anggota tubuh yang besar, wajah baginda yang bersinar seperti bulan mengambang. Okey. Hadis diriwayatkan daripada Hasan bin Ali. Siapa dia Hasan bin Ali ni? Cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan juga Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Jadi ini adalah cucu kesayangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dia pernah bertanya kepada bapa saudaraku iaitu Hindun bin Abi Halah. Siapa Hindun bin Abi Halah ni? Hindun ni lelaki lah, bukan perempuan. Hindun bin Abi Halah ini adalah anak kepada Khadijah binti Khuwailid. Khadijah ni siapa? Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak Khadijah dengan Halah, suami pertama dia sebelum dia berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Khadijah pernah berkahwin 2 kali. Perkahwinan pertama ada 2 orang anak. Perkahwinan kedua tak ada anak. Nah, jadi ya, Hindun bin Abi Halah adalah hasil perkahwinan anak Sayyidatina Khadijah dengan Abu Halah. Nah, Abu Halah. Jadi bila dia kahwin dengan Rasulullah, dia ada anak dia. Nah, dia ada anak dia. Kemudian bila dengan Rasulullah, dia dapat lagi 5 orang anak. Bermakna Hindun bin Abi Halah dengan Sayyidatina Fatimah ni siapa? 2 beradik seibu. 2 beradik seibu. Sebab itulah Sayyidina Ali kata Hindun bin Abi Halah ni pak penakan dia. Bukan seibu sebapak. Sebab Sayyidatina Fatimah binti Muhammad. Sementara Hindun bin Halah. Mereka 2 beradik tapi ibu yang sama. Datang daripada rahim Sayyidatina Khadijah. Faham kan? Jadi mereka adalah 2 beradik seibu. Maka dengan Hasan dan Husin,
Mereka jadi bawa menakan lah. Bawa menakan Saidina Hasan dan Saidina Husin. Jadi mahram tak dengan Sayyidatina Fatimah? Mahram lah dengan Sayyidatina Fatimah. Kan? Saudara seibu. Kira Hindun bin Abi Halah ni anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kisahnya. Okey. Kita banyak baca hadis yang diriwayatkan Hindun bin Abi Halah ni. Bila dia pun nak tahu, nak gambarkan macam mana rupa Rasulullah, biasanya Sayyidina Hasan ataupun Sayyidina Husin akan berjumpa dengan Hindun bin Abi Halah ni lah. Tanya pasal apa? Dia di antara orang yang paling pandai menggambarkan fizikal Nabi, wajah Nabi secara tepat. Sebab dia adalah di antara sahabat yang tak banyak bercakap tetapi lebih banyak memandang dan berfikir. Melihat dengan mata, berfikir dengan otak, merakam setiap apa yang terdapat pada jasad baginda sallallahu alaihi wasallam sehingga kan beliau boleh menceritakan pelipis-pelipis Nabi ni, tulang rahang Nabi, kemudian rambut Nabi berwarna kemerah-merahan. Bila kena cahaya matahari, dia bersinar bagaikan ada cahaya. Nabi senyum, pada gigi Nabi itu macam ada mutiara di tengah dia bersinar. Itu di antara penceritaan yang boleh dibawa cerita oleh Hindun bin Abi Halah. Betapa hebatnya penggambaran dia. Bila dia cerita, kita ni kadang-kadang dengar cerita. Dengar cerita dari orang ni tak berapa puas, dia tak berapa pandai cerita. Dengar pula cerita. Walaupun penceritaan yang sama, dia ada di tempat itu menyaksikan, tapi tak berapa nak puas. Sebab apa? Dia tak berapa pandai cerita. Okey, kita nak cari orang yang kita dengar dia cerita, kita rasa puas. Itulah yang berlaku kepada Hasan dan Husin ni. Kalau nak tahu cerita pasal Tok Wan dia lah. Pasal nenek dia, Nabi SAW, rindu-rindu kan. Kita lah ni rindu-rindu. Boleh buka gambar tengok kan. Kadang ada rakaman video, boleh kita tengok. Tapi zaman Rasulullah dulu tak ada semua-semua ni. Maka apabila sahabat-sahabat, cucu-cucu ahli keluarga yang merindui baginda, bila jumpa orang yang pandai menggambarkan sifat dan fizikal Nabi SAW untuk melepaskan rindu. Padahal Hasan dan Husin ni duduk dengan Nabi, tidur bangkit dengan Nabi, bahkan pernah mengenderai di belakang Nabi SAW. Awak mereka tak tahu ke? Mereka tahu, tapi bila kita tengok balik, orang tu boleh menggambarkan balik, rasa hilang rindu. Kan bila kita duduk teringat kepada seorang, kita akan bercerita tentang dia. Walhal kita masing-masing tahu macam mana dia. Tapi bila bercerita tu, lebih hilangkan rasa rindu dendam kepadanya. Itulah di antara kelebihan hadis ini. Kenapa Hasan kena berjumpa dengan Hindun bin Abi Halah. Bertanyakan kepada Hindun bin Abi Halah. Walhal Saidina Hasan ada hidup dengan Nabi. Kan? Ini sebab kita jangan tanya, pasal apa dia nak kena pergi tanya kawan tu pula? Dia bukan tak tahu. Dia tahu. Dia tahu. Dan dia nak hilangkan rasa rindu pada Tok Wan dia. Tak tahu nak buat macam mana. Rindu sangat-sangat. Jadi cari. Oleh kerana kerinduan dia boleh mendatangkan kerinduan kita. Daripada persoalan Saidina Hasan bin Husin, boleh sampai kepada pengetahuan kita maklumat ni apabila Hindun bin Abi Halah menggambarkan. Dia kata Hindun bin Abi Halah yang sangat pandai menggambarkan sesuatu mengenai ciri-ciri susuk tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sangat teringin agar dia menggambarkan sifat-sifat baginda yang serupa dengan sifat-sifatku. Saidina Hasan memiliki perangai macam Rasulullah. Diceritakan dalam beberapa riwayat, daripada paras pinggang ke bawah, dia serupa dengan Tok Wan dia. Daripada hujung rambut kepada paras pusat, Saidina Husin menyerupai Tok Wannya. Jadi kedua-dua cucu Nabi SAW ini mengambil sempena
fizikal baginda sallallahu alaihi wasallam. Daripada hujung rambut ke paras pusat adalah gambaran wajah yang mirip, fizikal yang mirip dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara dari pusat hingga ke kaki adalah Sayyidina Hasan. Dan juga begitu juga sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir menyerupai kedua-dua mereka. Jadi tu dia kata dia nak tanya, dia harap sangat-sangatlah Hindun bin Abi Halah ni cerita yang mana sifat Nabi ni macam aku. Okey, macam kita lah sembang. Tok Hang dulu macam Hang lah. Jalan dia, cakap dia, senyum dia macam tok dia. Okey. Jadi dia rasa seronok, dia rasa suka bila dia digambarkan macam Tok Wan dia tu. Dia rasa suka. Itulah di antara penyebab hadis ini yang begitu panjang. Dua kanak-kanak ni minta kepada Pak Menakar tu. Kan dia bagi tahu di sini, dia kata Hindun bin Abi Halah pun menggambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya memiliki tubuh yang besar. Maksud tubuh yang besar, ruas-ruas tulang baginda. Kita dah baca awal-awal hadis itu. Dia mempunyai ruas tulang yang besar. Tulang dia tu besar. Kuat. Kuat, gagah, perkasa. Apabila dia menggenggam, genggaman dia tu tak mudah dilepaskan. Bila baginda bersalaman, dia tak mudah melepaskan salam. Selagi orang tu tak lepas, dia tak lepas. Apabila baginda memeluk, maka dia akan memeluk dengan begitu erat. Akan berasa selamat berduduk dengan Nabi SAW kerana ruas baginda tu besar. Dan ketegapan baginda SAW membuatkan orang yang berada di sisi baginda rasa selamat daripada ancaman musuh. Dan musuh kalau tengok Nabi SAW akan ketakutan. Tengok saja. Tengok dan dengar nama Nabi SAW. Mereka akan rasa gentar dan takut. Di sini besar bukan bermakna baginda gemuk. Tak. Besar ni kalau kita panggil orang besar agam. Orang tinggi lampai, orang besar agam. Yang mana Hindun bin Abi Halah melanjutkan lagi ceritanya. Wajah baginda bersinar seperti bulan sedang mengambang. Allah. Wajah baginda bersinar seperti bulan mengambang. Rindunya ya Allah. Inilah gambaran yang selalu sahabat-sahabat nyatakan. Mana-mana sahabat pun akan meletakkan wajah Nabi ni cantik. Cantik. Perumpamaan kecantikan baginda ni macam bulan mengambang. Bila mana kita tengok bulan penuh, biasanya kita akan puji subhanallah. Kan? Bila kita tengok bulan yang mengambang penuh di langit, subhanallah cantiknya bulan. Itulah peribadi wajah fizikal Nabi SAW. Setiap kali sahabat memandang, terpancur subhanallah. Indahnya ciptaan Allah yang ini. Subhanallah. Sebab itulah Jabir bin Samurah, dia bandingkan Nabi. Dia tengok bulan, dia tengok Nabi. Dia tengok bulan, dia tengok Nabi. Dia kata, cantik lagi Nabi ni. Cantik lagi Nabi ni. Melebihi bulan purnama, kan? Dalam qasidah yang selalu kita bawa. Ya Allah. Berpeluangkah kita, Berpeluangkah kita insyaAllah, Kalau ada rezeki, bolehlah tengok, Kan saya kata, menatap dari jauh pun jadilah. Anda tak dapat duduk di sisi. Dan kemudian, Hasan menjelaskan hadis ini secara panjang lebar. Dia cerita secara panjang lebar. Macam mana keadaan fizikal baginda SAW. Panjang lebar ni maksud dia, kita dah baca hadis yang terdahulu. Nabi ni, dia tak terlalu tinggi. Kalau kita kata orang tinggi tak, dia tak terlampau tinggi. Dan dia bukan terlalu rendah. Dia bila dia duduk, dia sama tinggi dengan orang yang tinggi. Dan nampak dia segagan dengan orang yang rendah. Kesempurnaan. Nak cerita betapa sempurnanya baginda SAW.
Kemudian dia kata, aku berkata, aku merahsiakan cerita itu daripada Husin beberapa waktu lamanya. Aku tak cerita dekat Husin. Takut Husin kecil hati. Kenapa takut Husin kecil hati? Sebab apa? Sebab baginda SAW ni lebih banyak menyerupai Sayyidina Hasan. Rupa-rupanya pada fizikal baginda SAW banyak juga rupa Sayyidina Husin. Jadi sebab tu Hasan kata aku tak cerita. Aku rahsiakan. Takut dia kecil hati dengan Tok Wan macam Kuhang dia. Macam aku tak ada kan, ha? Dia pun bertanya kepada Hindun. Husin pun bertanya soalan yang sama. Mengenai pertanyaan yang sama seperti apa yang aku tanyakan kepadanya. Hingga suatu ketika dia bertanya kepada ayahku tentang perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di luar rumah dan di dalam rumah. Serta tentang susuk tubuh baginda. Sayyidina Husain ni dia bukan tanya dekat Pak Menakan dia tanya. Dia tanya dekat ayah dia. Siapa ayah dia? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tanya pula tak puas, tanya Pak Menakan, tanya pula dekat ayah dia. Nah, ni kata kerinduan yang amat sangat daripada cucunda baginda. Sehingga kan mereka bertanya, tanya orang tu, tanya orang ni. Tanya orang tu, tanya orang ni tentang keadaan macam mana sikap Nabi SAW di dalam rumah dan di luar rumah. Maka diceritalah di antaranya Nabi SAW ni yang kita baca hadis-hadis yang terdahulu. Kita dah baca dah. Sebab tu ditahuraikan satu persatu di sini. Nabi dia jahit kasut dia sendiri. Kan kasut dia koyak kan. Dia jahit kasut dia sendiri. Dan kasut dia itu ada 2-3 orang kanak-kanak yang berebut-rebut. Cucuk jarum. Cucuk benang dalam jarum. Nak tolong Nabi jahit kasut. Walhal isteri dia ada 9 ketika tu. Suruhlah salah seorang isteri yang 9 tu jahit kasut. Dia tak suruh dia jahit sendiri. Ini ada isteri satu tu kira duk kata yang tu lah. Hang bukan nak tolong jahit seluk aku koyak. Awak lah duk kata dekat dia. Nabi boleh buat sendiri takkanlah pun tak dia buat sendiri. Dah lah seorang tu je kan. Yang tu lah nak buat hak ni, nak buat hak ni, dia nak buat kan. Jadi kalau Rasulullah ni ada 9 isteri, boleh jahit sendiri tak malu ke kat Rasulullah? Kalau nak kahwin banyak, boleh nak ikut sunnah. Kenapa pada pekerjaan yang Rasulullah buat ni tak mau ikut? Marah suami di rumah dengar. Okey. Dan di antara pekerjaan yang dibuat oleh Nabi SAW, Nabi kan masak, dia sediakan ayak dia. Begitu juga kalau kata di luar rumah kan dengan sahabat-sahabat Nabi SAW selalu akan ambil kerja yang paling berat kan. Kita baca hadis yang minggu lalu, mereka semua ambil bahagian. Kau ni nak masak, kau ni bahagian sembelih, kau ni bahagian melapah, kau ni bahagian merebut. Nabi ambil apa? Cari kayu api. Bahagian yang berat tu Nabi ambil. Nabi akan cari bahagian-bahagian yang orang rasa susah. Itulah bahagian yang akan Nabi ambil. Walhal mereka berebut-rebut ambil tugas itu sebab mereka tak membagi satu tugas pun kepada Nabi SAW. Itu betapa tawaduknya sifat baginda SAW. Sama ada dalam rumah bersama dengan para isteri dan ahli keluarga ataupun di luar rumah bersama dengan para sahabat. Kan bila Nabi duduk dalam satu majlis, dia nampak ada sahabat-sahabat yang terhormat nak masuk, dia akan bangkit berdiri memberi hormat. Tapi bila dia masuk dalam satu majlis, sahabat-sahabat nak bangkit, dia tak bagi. Dia tak suka diberi penghormatan dengan cara berdiri kepada dia. Sebab dia kata, dia bimbang takut rasa takabur ataupun riak. Rasa besar diri. Jadi kalau dekat orang dia buat. Kalau dekat dia, dia tak bagi buat. Jadi kita ikutlah perbuatan mulia baginda SAW. Jadi kita boleh meraihkan orang yang kita kasihi kerana ilmunya, kerana kedudukannya, kuasanya, boleh kita bangkit berdiri. Tak menjadi salah sebagai tanda penghormatan. Walaupun Nabi tak bagi buat. Nabi tak bagi buat dekat diri dia. Sebab tu bila kita nak berselawat tu, kita bangkit. Tanda kita memberi penghormatan kepada baginda SAW. Okay. Kata Sayyidina Hasan lagi, Husain ni dia menanyakan hampir semua hal. Hasan kata, Husain tanya sampai semua hal, semua aspek, semua keadaan Nabi SAW. Husain berkata, aku bertanya kepada ayahku tentang perilaku Rasulullah SAW di rumah baginda. Dia menjawab,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahagi masa baginda di rumah kepada 3 bahagian. Nah, dia ada pembahagian masa dia. Nah, dibahagikan. Rasulullah ni hebat, nah, dia bahagikan masa dia 3 bahagian. Satu bahagian dia dengan Allah, satu bahagian bagi ahli keluarga, satu bahagian bagi diri sendiri. Kemudian, bahagian terakhir yang dia bagi diri sendiri itu, baginda dibahagi 2 lagi. Ha? Bahagian untuk mengurus keperluan peribadi dan bahagian untuk mengurus orang lain. Allah, dalam kehidupan baginda, nah, dia bahagikan kepada 3 bahagian. Satu bahagian, 1/3 dia dengan Allah. Ha? Bahagian ni jangan siapa pun kacau. Dia dengan Allah semata-mata. Dan 1/3 lagi baginda sallallahu alaihi wasallam akan bagi bahagian itu dengan ahli keluarga. 1/3 lagi untuk diri dia. Itu yang kata dia jahit kasut dia jahit baju dia yang koyak, dia tampung pada bahagian-bahagian yang boleh dia tampung. Ha? Dia menyediakan makanan. Itu pada dan pada 1/3 yang terakhir ni katanya dia bagi 2 pula lagi. Dah lah untuk diri dia. Tetapi tak banyak untuk diri dia. Dia berbagi 2 lagi untuk orang lain juga. Untuk permasalahan. Dah lah tinggal 1/3 saja untuk diri dia. No? Kita ni mungkin untuk diri kita ni 1/2 untuk diri kita kot. No? Dia 1/3 tu dia bagi lagi jadi. Allah. Hebatnya Nabi ni nah. Dan dia kata baginda menerima semua orang. Semua orang diterima. Daripada kelompok orang biasa maupun kalangan orang elit, orang yang berada. Nabi terima ni tak kira. Daripada semiskin-miskin, sefakir-fakir hamba yang tak ada apa, sampailah setinggi-tinggi darjat sekaya-kaya manusia. Termasuklah yang pernah menjadi tetamu terhormat Nabi, iaitu Raja Najasyi. Nabi terima pada keseluruhannya. Melayan sama rata. Walaupun yang datang kepada Nabi itu seorang peminta sedekah. Kalau kita tengok dalam satu hadis yang seorang lelaki Badawi tanpa adab mai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rentap ridak yang ada di bahu Nabi sehingga meninggalkan bekas kesan merah pada leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat marah tengok. Rentap tu orang Arab Badui ni dia kurang adab. Orang tak belajar, tak mengaji ni dia adabnya kurang. Rabut terus ridak di bahu Nabi sehingga ridak tu terkena pada leher Nabi menyebabkan ada kesan merah. Sahabat masing-masing marah. Nabi nak meredakan kemarahan sahabat, Nabi bawa masuk Arab Badui itu dalam rumah dia. Kalau tidak sahabat pukul mampus. Awak hamba lagu tu dekat dia, kami punya jaga dia. Pasal apa dia kata? Hang duduk sini senang lena, hang tak tahu ke kami tu duduk di hujung kampung tak ada apa nak makan. Kami susah hampir kebuluran. Walhal dia tak tahu Nabi pun tak ada apa. Nabi pun tak ada. Nabi pergi cari dalam rumah apa yang ada bagi. Masa tu duduk dalam rumah Nabi tak bawa keluar dia. Nabi bagi dekat dia, Nabi bagi. Nabi tanya dia cukup dah lagi, cukup. Dia kata tak cukup lagi. Tak cukup tak apa. Akhirnya pergi tanya Sayyidatina Fatimah yang ada dekat dengan dapur Nabi tu, Sayyidatina Fatimah bagi apa? Bagi tudung kahwin dia. Setelah habis kan ada yang dia bagi kalung dia. Itu dah dia bagi dah kalung tu. Tinggal tudung yang dia pakai ketika mana berkahwin dengan Sayyidina Ali. Tudung pengantin. Nah lah bagi kat dia, suruhlah dia pergi jual. Tebuslah apa yang dia mau. Lepas tu Nabi kata cukup dah lagi. Cukup dah. Dia kata cukup dah. Okey, kalau cukup, ada satu yang tak cukup. Hang kena pergi bagi tahu dekat sahabat-sahabat yang ada di luar. Mereka duk tunggu, aku takut dia pukul hang. Mereka tak puas hati, hang dah puas hati. Apa yang hang minta hang dapat. Tapi sahabat-sahabat yang di luar tu. Mereka tak puas hati. Pasal apa hang buat dekat aku macam tu. Hang kena pergi ambil hati mereka balik. Nabi jaga sampai tahap tu. Kalau kita, dah lama minta kat orang, buat pula perangai lagu tu, tak payah bagi apa nak. Pergi balik lah kita suruh kan. Tengok. Macam mana sifat baginda sallallahu alaihi wasallam. Sungguh-sungguh hebat. Okey. Kemudian dia kata, kalau dia menerima golongan elit, ada golongan yang kata dalam satu hadis Nabi tengah duduk masa tu musim sejuk. Masuk seorang dia tu bukan dia macam kita panggil ketua kampung lah daripada kampung seberang.
mai nak ikut kuliah Rasulullah, duduk dengan para sahabat. Masa tu musim sejuk. Dia tu duduk cari tempat mana nak duduk. Nabi buat apa? Nabi ambil rida dia. Nabi hulurkan. Hampar. Duduklah di atas rida dia. Ha. Hebat kan? Macam mana dia layan orang? Nah. Walaupun rida tu adalah satu pakaian yang Nabi tak pernah tinggal. Kepiah tak pakai tak apa. Rida kena bawa. Nah. Ha. Nabi bagi. Nabi kata duduklah atas tu. Duduklah. Nah. Ha. Kemuliaan sifat baginda, keramahan baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda tidak menyembunyikan apa-apa pun dari mereka. Tak pernah bawa sorok apapun. Sama ada benda tu baik ataupun tak baik. Tambahlah kalau ada makanan lebih. Dia kira nak ajak, nak bagi saja. Nah, kita ada tempat simpan terus. Tempat store simpan makanan. Tambah kalau orang bagi tahu ni nak jadi darurat. Pakar-pakar berebut pergi membeli buat stok. Sampai boleh buat stok. Punya takut kebuluran. Nabi ni kalau ada lebih sikit saja pun dia akan bagi. Apa benda dari segi perkataan, dari segi amalan, daripada amalan wajib sampai kepada sunat, harus makruh. Dia tak pernah bawa sorok sikit pun. Semuanya dia keluarkan. Dia kongsi bersama-sama dengan kita. Hari ini kita bahagia. Kita hidup indah dalam Islam. Kerana sifat sampainya baginda, sifat tablighnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Salah satu cara baginda memperlakukan orang ramai adalah dengan mendahulukan mereka yang mempunyai keutamaan dari sudut keagamaan. Dia menyantuni orang ramai. Yang ada masalah agama, dia akan dahulukan. Permasalahan agama, awal-awal, nak tanya pasal apa-apa bab, dia akan dahulukan yang itu terlebih dahulu. Pelbagai ragam orang yang datang bertemu dengan baginda. Ada yang hanya memiliki satu keperluan atau dua keperluan. Atau bermacam-macam keperluan. Macam-macam. Dah jadi, macam kalau kita kata baginda ni khalifah, menteri lah. Menjadi rujukan para rakyat. Nak buat aduan. Kan kalau kita lah ni, kita jumpa wakil rakyat lah. Jumpa tu, nak minta ni, nak abang tu, nak abang ni. Dan begitulah juga hal keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam jenis orang yang mai jumpa dengan dia. Ada yang mempunyai satu hajat, ada dua hajat, ada yang banyak hajat. Ada yang tak ada nak makan, nak minum. Tu yang kata perempuan-perempuan Madinah pernah bawa semangkuk kapas. Nak cerita pasal macam mana haid berhenti. Bawa main terus semangkuk kapas. Rasulullah ada di situ bersama-sama dengan Sayyidatina Aisyah. Minta Sayyidatina Aisyah tolong selesaikan pada masalah yang punya rumit. Pun Nabi kena hadap. Punya hebatnya Nabi SAW. Rasulullah SAW sentiasa sibuk memenuhi keperluan-keperluan mereka. Sebab tu kata dia ada 1/3 masa untuk dia. Tapi 1/3 tu dia berbagi pula dengan mereka. Jadi apa yang tinggal untuk diri dia? Tak banyak mana. Sikit sangat untuk diri dia. Di sudut yang lain pula Rasulullah SAW juga memerintahkan mereka untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka sendiri serta bagi seluruh umat yang lain. Nasihat dia bagi buatlah kerja yang bermanfaat. Jangan sekadar minta saja. Itu di antara pesan Nabi SAW. Bertakwalah kepada Allah. Kalau kata nak jadi orang yang bermanfaat, awal-awal bertakwalah kepada Allah. Macam mana nak jadi orang bertakwa? Semayang jangan tinggal. Itulah di antara pokok daripada segala takwa. Rasulullah sentiasa memberitahu kepada mereka apa yang harus mereka lakukan. Baginda bersabda, orang yang datang di sini hendaklah memberitahu kepada orang yang tidak berkesempatan untuk hadir. Serta menyampaikan kepadaku keperluan orang yang menyampaikan kepada seorang pemimpin tentang keperluan orang yang tidak mampu menyampaikan kepada dia sendiri. Tolong bagi tahu dekat aku, dia kata. Orang yang tak boleh mai. Sampaikan. Siapa dia yang tak boleh nak mai jumpa aku. Aku nanti pergi cari dia. Hari ni hampa boleh mai, hampa dapat maklumat. Balik bagi tahu dekat orang yang tak mai. Jadi, mereka tu punya sifat amanah lah yang kita sampai hari ni dapat maklumat. Daripada para sahabat yang bertemu dengan Rasulullah. Yang bertanya, yang meminta dan berbagai-bagai. Mereka lah yang sampaikan. Dan kita sampai dah maklumat ni sampai kepada kita? Sampai. Nabi pesan suruh sampaikan.
Sampai tak? Sampai ya Allah. Kan waktu Nabi baca khutbah wida di Wadi Uranah, Jabal Rahmah pada tahun ke-10 Hijrah. Tahun terakhir baginda nak wafat. Saksikanlah ya Allah pada penutup khutbah dia. Saksikanlah ya Allah. Aku telah menyampaikan seluruhnya. Okey, kita dengar itu Nabi telah sampaikan. Nah, wa ana zalika minas syahidin. Bala wa ana zalika minas syahidin. Bahkan ya Allah, kami saksikan Nabi telah sampaikan kepada kami. Memang Nabi sampaikan dekat kita nah. Jangan kita kata kita tak tahu. Kita tak tahu dengan sebab kita tak belajar. Nabi dah sampai dah. Kita nak tengok macam mana Nabi punya sampaikan kepada kita daripada awal-awal kita dalam kandungan lagi. Nabi dah habaq dah. Kalau mula mengandung nak buat macam mana, nak buat macam mana. Sampai kita dilahirkan, sampai masuk dalam liang lahat. Nabi ajak macam mana. Kan? Sampai tak? Sampai. Kalau tak sampai, pergi belajar. Baru jumpa. Kalau tak belajar, tak dapat lah. Tu yang duk kata, tak tahu pun, tak tahu pasal yang tak cari beritahu. Nah, kita kena cari beritahu. Dan dikatakan lagi tidak akan disebutkan di sisi Allah melainkan perbuatannya itu dan tidak akan diterima pengaduan daripada orang lain. Dia tak mau lah, dia kata dia tak mau benda ini akan disebutkan di sisi Allah. Kami tak tahu, kami tak tahu benda ni. Itulah saya kata pasal tak belajar. Bila tak belajar jangan salah orang. Selama ni awak tak ada siapa bagi tahu dah, hang tak tanya. Lepas tu nak salahkan orang. Orang ramai datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencari jalan keluar dari persoalan-persoalan mereka. Dan mereka pun pergi dengan perasaan yang puas. Mereka keluar dari rumah baginda dengan membawa petunjuk ke arah kebaikan. Husain melanjutkan lagi. Lalu aku bertanya ayahku mengenai perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di luar rumah. Dia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bercakap kecuali tentang sesuatu yang bermanfaat. Itu sifat dia. Dia tak akan cakap kecuali sesuatu yang bermanfaat. Dia tak akan lara. Apa dia cakap yang bermanfaat ni? Okey. Sekadar memberi salam, bertanya khabar, menyantuni sahabat. Kalau yang sakit, dia cari ubat. Berdoa, memberi nasihat, kata-kata yang baik. Tak ada lah nak sembang merapu sampai berjam-jam kosong semata-mata. Baginda sentiasa menghormati ketua suatu kaum dan meletakkan mereka sebagai pemimpin. Tiap-tiap kita masuk dalam satu tempat itu adanya ketua. Kena hormat. Baginda sangat berhati-hati dan sentiasa menjaga jarak daripada orang yang tidak harus menyembunyikan peribadi dan akhlak baginda yang sebenar. Baginda sangat berhati-hati dan sentiasa menjaga jarak daripada orang yang tidak harus menyembunyikan peribadi dan akhlak baginda yang sebenar. Itu dia. Dia cukup jaga. Dia cukup jaga. Kalau dia tahu orang tu, kita ni dalam kita berkawan, ada orang yang suka, ada orang yang tak suka. Kita tahu kalau kawan ni tak berapa berkenan dekat kita, kita jauhkan sikit. Bukan kita tak mahu kawan dengan dia. Tapi kita slow lah sikit. Kita dah tahu dah dia macam tu. Bukan niat nak memutuskan silaturahim. Tapi kita beralah lah sikit. Berjarak sedikit. Bukan jarak SOP. Dah tahu dah macam tu Okey, itu dia antara sifat baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lupa memberi perhatian kepada sahabat baginda dan bertanya kepada orang ramai tentang apa yang terjadi kepada mereka. Baginda sentiasa mengatakan baik kepada apa sahaja yang baik dan berusaha memperkuatkannya. Pada masa yang sama baginda juga menganggap yang buruk terhadap apa yang buruk dan berusaha melemahkannya. Baginda sentiasa bersifat sederhana dan tidak berlebihan. Tidak pernah baginda mengabaikan sesiapa pun kerana khawatir orang ramai akan juga mengabaikannya dan bosan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa bersedia dalam apa jua keadaan sekalipun. Hak siapa pun pasti baginda penuhi, tidak kurang dan tidak lebih. Sama kata kasih sayang baginda. Orang ramai yang berada di keliling baginda adalah terbaik.
Orang paling utama bagi baginda adalah yang paling luas nasihatnya. Orang yang paling tinggi adalah menyenangkan orang lain dan membela baginda. Husain melanjutkan lagi. Kemudian aku bertanya ayahku tentang cara baginda melakukan orang ramai yang duduk bersama baginda. Dia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berhenti mengingati Allah dalam keadaan duduk ataupun berdiri. Lidah dia, mulut dia tak pernah berhenti mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sama ada dia duduk ataupun dia berdiri ataupun dia berjalan ataupun dia tidur. Jika baginda pergi ke satu kaum yang sedang berkumpul, maka baginda akan duduk di deretan yang paling ujung. Dia duduk di paling belakang. Tak ada lah dia katalah dia ni khalifah, patutnya duduk di depan lah sekali. Ada tempat dia tak. Dia masuk, dia pergi duduk di hujung-hujung tu. Itu sifat tawaduk dia tempat yang masih kosong. Dan baginda membentangkan orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dia pesan, kita kalau masuk orang dah ramai dah, kita janganlah duduk depan-depan. Hei, kena duduk depan. Takkan dia pun tak nampak aku kot. Aku ni orang yang hebat antara mereka. Aku orang yang terpilih. Aku yang di antara jemputan dah. Tak payah Orang tak tahu kehadiran kita pun tak mengapa. Setiap orang yang duduk bersama-sama baginda akan mendapat perhatian yang sama. Kasih sayang baginda sama kata. Sehingga tidak ada seorang pun daripada mereka yang mengira bahawa ada orang lain yang lebih mulia daripada bagi baginda pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Sampai rasa dia ni sayang dekat aku. Kau ni kata dia sayang dekat aku. Dia ni layan aku macam ni. Dia layan aku macam ni. Layanan Nabi ni pada para sahabat, tak kira mana-mana golongan pun, sama rata. Sehingga kan rasa diri disayangi. Bila duduk dengan dia tu, rasa diri disayangi. Sebab dia sama rata. Maka baginda berusaha untuk terus berada di sana sehinggalah orang itu pergi. Dia takkan tinggal orang muda-muda. Dia akan duduk sampai orang pergi. Baginda menunaikan keperluan setiap orang atau menyatakan ketidaksanggupan baginda dengan kata-kata yang halus. Ada yang dia boleh bagi, dia bagi. Kalau sampai dah tak ada apa dah, baru dia bagi hebat. Dia pun tak ada apa dah. Kan? Lepas tu dia nanti suruh pergi cari Fatimah. Fatimah cari dalam rumah tak ada apa dah, ayah. Semua bagi habis. Dia akan hebat, kami pun dah lama tak makan. Baik. Kemurahan hati dan kemuliaan akhlak baginda dirasai oleh semua orang. Baginda seolah-olah menjadi bapa kepada semua orang. Di hadapan baginda, hak semua orang sama dengan yang lain. Majlis baginda merupakan majlis ilmu yang diliputi oleh perasaan malu, kesabaran dan amanah. Itu majlis baginda. Majlis Nabi SAW, majlis ilmu baginda dihadiri oleh para malaikat. Duduk sama belajar, mendengar, bertafakur, membesarkan Allah. Tiada seorang pun yang meninggikan suara. Tidak ada cercaan terhadap kehormatan manusia. Tiada pula pembicaraan mengenai keburukan orang lain. Tak cerita buruk orang lain. Mereka saling menghormati antara satu sama lain. Keutamaan masing-masing diukur dari ketakwaan mereka. Nabi pandang orang yang paling takwa, itulah orang yang paling tinggi darjatnya. Mereka bersikap rendah diri. Mereka bersikap rendah hati. Orang yang tua dihormati. Dan yang muda disayangi. Orang yang sangat memerlukan didahului. Dan orang yang masih asing diberi bantuan. Ini di antara pergaulan yang diajar oleh baginda SAW. Yang diikut oleh para sahabat. Dan wajib diikuti oleh kita hari ini. Antara keperluan sama ada dalam rumah dan luar rumah, berperibadilah seperti peribadi baginda sallallahu alaihi wasallam. Cukup indah peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kalaulah diukur dengan pemimpin hari ini amat berbeza. Bukan kita nak memperlekehkan siapa-siapa, kita nak memperlekehkan diri kita. Bagaimana kelakuan kita hari ini di luar rumah dengan para sahabat. Sama ada yang baru kita kenal ataupun yang dah lama kita kenal. Adakah kita melayan mereka seperti layanan Nabi SAW kepada orang-orang lain. Itu juga kita persoalkan kepada diri kita. InsyaAllah. Alangkah
indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kucup tanganmu. Moga mengalir keberkatan dalam diriku untuk mengikut jejak langkahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Allahu a'lamu bishawab. Tiada kata seindah bahasa. Baik, hari ini seperti mana yang kita sama-sama cadangkan, hari ini adalah hari Khamis. Kita akan baca Yasin, ada beberapa hajat. Dan kita sendiri berhajat, hajat yang amat besar. Ya Allah, kami terlalu berhajat kepada Allah. Berhajat sangat-sangat kepada Allah. Hajat yang hanya Allah sahaja yang boleh memakbulkan segala keinginan yang ada dalam hati kita. Hanya Allah sahaja yang maha mengetahui betapa kita terlalu memerlukan bantuan daripada Allah Ta'ala. Inayah dan ma'unah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bantulah kami ya Allah, bantulah kami ya Allah. Dalam suasana hari ini, bermacam-macam ujian yang Allah Ta'ala kirimkan. Sama ada kepada sahabat-sahabat kita, ada di kalangan sahabat-sahabat ukhuwah muslimah yang diuji dengan kesakitan, sama ada sakit zahiriah, sakit batiniah, sakit berjangkit, sakit yang tidak berjangkit, ujian pandemik hari ini di kalangan ahli keluarga kita, atau mungkin yang kena pada diri-diri kita, atau saudara mara kita. Mohon padamu ya Allah, sembuhkanlah ya Allah. Jikalau engkau belum sembuhkan lagi, berikanlah kekuatan dan kesabaran kepada kami ya Allah, kepada saudara-saudara kami ya Allah, kepada ahli keluarga kami ya Allah, untuk menangani ujian ini. Wahai Allah, berikanlah kesembuhan dan keringanan apabila kami diuji dengan kesakitan yang amat sangat. Berikanlah kesembuhan dan keringanan. Berilah penawar ya Allah. Anta syafi wa ana raqi. Engkaulah penyembuh ya Allah. Dengan berkat kami membaca surah Yasin ini, wahai Allah, berikanlah ketenangan dalam jiwa kami ketika kami diberi ujian ini. Bawalah jauh-jauh, sejauhnya wabak ini ya Allah. Sembuhkanlah sahabat-sahabat yang sedang sakit. Berikanlah ketenangan kepada mereka dan juga kepada kami. Berikanlah kekuatan dan kesabaran kepada kami. Teguhkanlah pendirian kami untuk terus berjuang atas agama-Mu ya Allah. Dengan berkat kami membaca surah Yasin ini ya Allah, kami memohon kepadamu, amankanlah, amankanlah dunia ini, dunia Islam yang kami naungi, keseluruhan dunia yang telah kami duduki ini ya Allah. Kami mohon kepadamu, berikanlah keamanan, keamanan zahiriah dan juga batiniah. Astaghfirullahaladzim.
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد